Saya Apa dia? saya jaga cucu. Plus Ah, I rasa sibuk pula sekarang weekend sebab banyak macam-macam lah program PWIC pula kan. Tapi Mhm. not every weekend lah, certain weekend je lah. Macam weekend normally kita ada iftar. Lepas Hmm. tu kadang-kadang ada bubur lambuk nanti nak start kan next week. Itulah sibuk sikit. Tapi actually kalau Ustaz boleh start awal sikit lagi bagus lah. Tapi hari ni Ya. Today is very late pula tu. Jadi I pun kelang kabut sikit lah hari ni hmm, memang. I think kita should start 2 o'clock boleh kalau next any other Saturdays lepas Zuhur. bagi saya lagi senang kalau pukul 2. Kan itulah. Kan? Lepas Zuhur, terus start kelas. Kan dalam 2 jam Hmm. lah 4 sebelum asar dah habis kan. Nantilah tanya kat Ustaz ya. Ya, Itulah memanglah. I ni sekejap lagi ada iftar ni. Lepas tu ada meeting lagi. Itulah I have to tell Ustaz we need to stop at 5 lah maybe. yalah bagus. Ni, kita pun ada banyak hal petang. Kan? Dah masak dah? Hari ni buka in my sister's house. So, Okey lah. Tak payahlah masak ya. sibuk. So hari ni memang tak sibuk langsung. Itulah. I ada caterer jugalah. Tapi still got to buy Hmm. things Ya. kan for Hmm. semua tu kenalah juga nak prepare macam-macam jugalah. Tapi you rajin betul lah Masyita. Saya tak tahu macam mana you larat. Aduh, I tadi lepas subuh ada keluar tau. Ada kematian pula tu. Oh, Macam-macam ni, I tak ada rest lagi ni sampai sekarang ni. Itulah, sekejap lagi habislah ada meeting. Lepas meeting ada iftar. Lepas iftar terawih kan. Kat rumah house juga. Because we have every night terawih. Itulah. Hopefully Ustaz can start early sikit lah next week kan. actually kalau pukul 2 be just nice. Yeah, that's why. Hmm. Pukul 3 ni macam kelang kabut sikit kan. Kalau Hmm. nak kalau nak iftar dah nak masak lah apalah kan. Because next week saya jemput everybody to my house. So next week memang saya kelam kabut lah. Itulah memang selalu weekend memang sibuk sebenarnya tu. I tanya kalau tapi you ide you sibuk pula ya. Hmm. Sebab Weekdays memang selalu maybe we start early lah kan. Tapi kalau pagi tak boleh. Saturday morning. Boleh? Kan? Kalau Saturday, kalau Tapi Sunday, itulah nanti pula sibuk. Ada pula kalau kita buat bubur lambuk daripada pagi kita start dah. tapi saya rasa pukul 2 be the best. Hanyalah we try lah ya berdua ya. Jarang sebelah petang. Dalam Ini pukul dah 2 ada 3:30 dah tak ramai orang lagi ke? Ya Allah, baru 10 orang. Okey. Ustaz tak nanti check ya. Ustaz dah masuk ke belum? Ustaz tak masuk lagi ni. Selalu kita ada around 20 people kan? 22 macam tu kan? Yalah, usually around 20 lah. Tunggulah Ustaz pun tak masuk lagi. I think Ustaz ada hal hari ni sebab tu dia lambat sikit tu. Kan mereka kata dia ada something urgent. Itulah. I hope he will come in on time lah kan. Ni pun dah 3:32 ni. You buka rumah Zarina ke? Hari ni pergi rumah Zarina. Seronok lah. Mesti macam-macam makan tu. That's why hari ni lega. Saya tak payah masak, tak payah buat apa. Jangan sibuk dengan rumah renovate lagi. Itulah. Lepas tu ada lagi iftar kat rumah orang. Ada lagi tarawih memang every night. Itulah I memang kelang kabut sikit lah every day. Tak masak pun. Grab lah every day pun. Nak masak pun susah dengan berkecahnya rumah I. Mari Aduh. makan ke sekarang? Your surau dah siap. So sekarang you're renovating dekat the swimming pool area ke? Itulah kat dalam semua. Dari sikit jadi banyak. Tak tahu bila siap. Memang raya tak siap lah. Tak kisahlah kan raya tak raya. Aduh, itulah. Ni anak pergi umrah pula ni. Ramadan. Ya, pergi last 10 days. Termasuk raya, 2 hari raya. Bestnya. Itulah, 31st saya pergi. Memang last few years memang saya pergi last 10 days kan. Tapi hari ni, kali ni termasuk hari raya pula. Yang tu paling bagus lah, dapat raya kat situ.
Itulah raya tak pernah dapat lah. Yang last 10 days tu memang selalulah. Itulah, can't wait to go lah. Kita terik panas lah. Apa dia? Mesti panas kan? Hari ni now is March ke? Oh ya lah. Panas sikit lah kan, dah panas dah ni, start panas kot. But not so bad lah. I think selalu yang teruk August kan. Hmm. I pernah 50 tau August. So hot. Mana Ustaz lah? Daripada tadi dah masuk dah, korang banyak cakap-cakap. Jadi Ustaz pun Oh bagi. ya ke? Ya Allah. Okey Ustaz. Boleh start Ustaz. Ni minggu depan kita boleh tak start pukul 2 Ustaz? Pukul 2 tak boleh lah. Zuhur pun 1:25, orang lelaki sembahyang masjid. Orang lelaki sembahyang masjid, 2 tak boleh. Paling cepat pun 2:30 ke, boleh. Orang perempuan tak payah pergi masjid kat masjid tak. Lelaki tak boleh. Lelaki sembahyang masjid. Yelah, okey. Tak apalah. Kita tengok macam mana. Tak, nak buat keputusan, baik buat keputusan 2:30. 2:30 lah, yalah. Pukul 2 tak boleh. Pukul 2:30 lah ya. Kata tanya orang lain lah, okey ke? Ya okey rasa. Dia orang lagi suka agaknya earlier Ustaz. Tak, 2:30 baik lah. betul tanya. Baik tanya, dah ada peluang ni, baik tanya. Siapa yang tak boleh angkat tangan? Saya 2:30 okey. Baik survey Okey. dulu, sebab nanti tiba-tiba kita 2:30. Tiba-tiba boleh. Okey tak Zainab pukul 2:30? Boleh insyaAllah. Okey, insyaAllah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita berada pada ayat yang ke berapa kan nak? 18. 21 Ustaz hari ni. Oh dah 21 ya. Okey, ayat 21 surah apa? Masih surah Al-Ahqaf ya. Surah yang merupakan tafsiran ya kepada ayat iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Al-Fatihah okey Ustaz bagi dia punya trik dia. Al-Fatihah ni fokus dia pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu fokus dia. Dan iyyaka nasta'in ya, itu dijawab oleh 7 surah dalam Quran. Kalau iyyaka na'budu satu surah aja ya, surah Az-Zumar. Az-Zumar 39. Surah 39 ya, dia menerangkan mentafsirkan ayat iyyaka na'budu, kepadamu semata-mata kami sembah, kami beribadah. Tetapi untuk bahagian kedua wa iyyaka nasta'in, ayat Fatihah tu diterjemah atau ditafsirkan oleh 7 surah. Semua surah yang mula dengan ha mim. Ya, ha mim. Ya, ini surah yang ke-46, ni surah last ni. Dia dimula dengan surah 40 sampai 46, ada 7 surah. Ya, jadi yang kita buat ni sebenarnya sedang menjawab persoalan kepadamu semata-mata kami minta tolong. Ya, minta tolong tak ada tempat lain, pada Allah saja. Bukan pada bomoh, bukan pada apa ni tok guru, bukan pada apa tak. Ya, minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk minta doa boleh. Ya, pergi jumpa tok guru doakan boleh. Ya, tapi untuk lebih pada tu tak boleh. Ya, terutamanya kalau dia dah meninggal dunia habis. Ya, kalau dia masih hidup, kita boleh minta doa dia. Ya, mustajab doa dia mudah-mudahan sebab dia banyak ibadah, banyak solat malam, banyak puasa sunat kan. Jadi hubungan dia dengan Allah mudah-mudahan lebih rapat. So kita minta dia recommend, dia tolong doa untuk kita. Ya, jadi mudah-mudahan ya boleh dapatlah apa yang kita nak tu. Tapi of course dengan usaha dan ikhtiar lah ya. Okey ya, ayat yang ke-20, 21 ya. 21 ialah ayat yang mana ni? Cuba tengok 21, 24, 23, 21 ya. Mana 21, 20, 21 okey. Wazkur akha Adin ya. Okey, kita mula dengan wazkur. Wazkur ni termasuk perintah ni ya. Dia panggil fi'il amar ataupun command form. Ya, wazkur dan sebutlah ataupun ingatlah. Ya, ingatlah ya. Maknanya Allah perintah kepada Nabi Allah Hud alaihissalam. Akha Adin ya, saudara kepada kaum Ad. Jadi kaum Nabi Hud dipanggil Ad ya, dan Nabi Hud bangsa sama dengan bangsa Ad tu ya. Nabi Hud ni memang kaum Ad. Dan beliau adalah baginda adalah akha ya, akha Adin ya, wazkur akha Adin. Sebutlah ya, ingatlah
saudara kepada kaum Ad. Jadi akha ni dibaca dengan akha sebab apa Haji Megat? Pasal apa baca akha? Apa sebab akha ni dibaca dengan akha? Pasal apa tak baca akhu? Pasal apa tak baca akhin? Pasal apa Haji Megat? Akho untuk apa ni? Apa tu? Apa? Untuk lelaki kan? Memanglah kalau perempuan ukhti. Akho. Objek Ustaz. Betul, akho. Adin. Haji Megat lama tak masuk saudara. kelas ni. Haji Megat Saudara. lama tak masuk kelas. Akha ni adalah maf'ulun bihi, objek. Oh, baik. Dan saya dalam Arab ni yang saya dah beli juga, baru belilah bila Ustaz cakap itu saya beli. Tapi tengok tulisan dia memang kecil. Yalah, nak buat macam mana kan? Ya, kena enlarge lah. Dia nak buat macam mana? Ustaz memang dah bagi tahu daripada awal, tapi paling kurang kena adalah juga rujukan kan, sebab dia 30 juta. Ya. Sebenarnya Ustaz Muka surat berapa Ustaz? muka surat tak pasti. Ustaz tak buka muka surat, Ustaz share ni je, share page. Ahqaf ni surah nombor berapa ya? 46. 505. 505. Berapa muka surat? 50. 505. 505. 505. Apa dia punya i'rab bagi akha tu? I'rab bagi akho kalau maf'ulun bih atas lah. Atas kan Ustaz? Baris atas kan? Muka surat berapa tadi? 505. Ya Ustaz. Okey. Apa Ya, i'rab dia? Maf'ulun bih. I'rab tu merujuk kepada dia punya inilah ya, kedudukan dia, dia punya grammatical analysis dia. Itu tujuan kita beli kitab ni ya. Jadi kalau boleh buka muka surat 505 kita akan jumpalah. Cuma memanglah Ustaz faham dia kecil. Tapi paling kurang adalah rujukan ya. Ada mim bahar ya. Jadi kita dah tengok dia punya permulaan dulu kan. Kita dah tengok sikit masa Kak Mariatun tanya tu. Dan kita dah tengok dia punya beberapa panduan dia. Beberapa panduan untuk kita melihat analisis tu. Yang pertama tadilah ya, apa ditulis bawah tu? Mim tu apa? Maf'ul. Bi tu bihi kan? Maf'ulun bihi. Maknanya dia adalah objek. Ya, dia adalah objek. Jadi bila dia adalah objek, maka dibaca dengan alif. Akha. Ya, kita tak boleh baca akhu. Asalnya akhu. Hamzah di atas alif, kha dan waw, akhu. Kalau dia di awal ayat, dia jadi subjek, akhu. Kalau dia datang selepas daripada daripada first noun, ya, dia jadi second noun, akhi. Kalau dia jadi objek, akha. Ya, tu bacaan dia. Jadi kita tengok dia punya kedudukan tu berdasar kepada fungsi dia, ya, fungsi dia dalam ayat tu. Wazkur, ni perintah kan, fi'il amar. Ya, ni command form, ya. Jadi sebutlah, ingatlah, ya, akha adin, saudara kepada Ad, ya, saudara kepada kaum Ad. Ya, siapa dia? Ya, kaum Ad ni, saudara dia Nabi Hud lah. Ya, is anzara, is ketika mana? Ketika mana? Ya, anzara, ya, ini anzara adalah past tense, 4 huruf, ya, past tense 4 huruf, anzara. Yunziru, ya, dia Nabi Hud telah memberi amaran atau telah memberi peringatan. Anzara, ya, anzara fi'lun madin ataupun dia adalah past tense 4 huruf, ya, huruf terakhir dia berbaris fathah. Jadi jangan terkeliru dengan hamzah depan ni, ya, mungkin kita kata ni ini adalah present tense, bukan, ya. Kalau dia present tense dia mesti ra tu dhammah. Sekarang ra ni fathah, ya, bila ra fathah maknanya dia adalah apa ni past tense, ya, macam kalau 3 huruf kataba kan, tengok akhir dia fathah. Zahaba contoh, yang ini anzara, aslama, ya, amfaqa, semua ya baris dia baris fathah dan dia 4 huruf. Jadi Nabi Hud telah memberi amaran kepada siapa? Qaumahu, ya, patutnya qaumuhu, kan, dhammah. Pasal apa dia baca qaumahu? Sekali lagi sama macam akha, dia adalah objek, qaumahu, kaumnya. Nya tu siapa? Nya tu Nabi Hud. Bil Ahqaf, ya, yang berada di bukit-bukit pasir, ya, lembah pasir di Yaman. Ya, Ustaz ada share tadi tuan-tuan, ya.
Ar-Rubu'ul Khali, ya. Ar-Rubu'ul Khali ada pertanyaan daripada Hajah Zainab. Ustaz pun dah kongsi tadi dalam grup, ya, tuan-tuan boleh tengok. Bil ahqaf. Ahqaf tu adalah plural form. Ya, plural form dalam bentuk broken plural. Ya, kalau satu dipanggil haqfun, ya. Haqfun ataupun hiqfun. Kalau banyaknya al-ahqaf, ya. Mereka duduk di kawasan lembah pasir, ya, di kawasan padang pasir. Nama kawasan tu dipanggil ahqaf. Waqad khalatin nuzur, dan ya qad sesungguhnya khalat telah berlalu, ya. Khalat telah berlalu an-nuzur, rasanya ta tu tak ada baris bawah, ya. Ta tu adalah sukun. Ya, sebab dia fi'lun kan, dia adalah kata kerja. Bila kata kerja khalat, ya, an-nuzur, nuzur, ya, para pemberi amaran. Kalau seorang kita panggil nazir, kalau jamak nuzur. Nuzur, ya. Nuzur tu jadi apa tu? Kalau dia datang selepas kata kerja, dia jadi apa? Ingat balik kaedah, ya. Dua. Dia jadi dua. Kalau dia datang sebelum kata kerja, Subjek. dia jadi subjek, ya. Jangan lupa. Subjek di depan apa ni, apa kita panggil verb. Kalau dia datang selepas verb macam an-nuzur, an-nuzur kolom dia datang selepas khalat. Ya, jadi bila datang selepas khalat dia adalah, ya, dia adalah fa'il ataupun dia panggil dua pelaku. Nuzur ni ialah bentuk plural juga. Plural apa? Broken plural. Ya, mim baini yadaihi. Ini kita tak boleh terjemahkan sebiji-sebiji lah. Ya, min daripada baini antara yadaihi, ya, kedua tangannya. Di antara kedua tangannya maksud apa? Ya, kedua tangannya maknanya sebelum. Sebab duduk depan, ya. Jadi depan maknanya sebelum. Ya. Kalau kita sebut di depan ni boleh dua makna lah. Akan datang pun boleh. Ya, tapi kita tak sebut akan datang, ya, pasal belum berlaku. Pada zaman tu belum berlaku. Jadi kita sebut yang sebelumnya, yang pernah berlaku. Jadi makna sebelum Nabi Hud kan? Sebelum Nabi Hud. Nabi Hud nombor berapa dalam senarai? Kak Abidah, Nabi Hud nombor berapa dalam senarai Rasul? 25 Rasul. Nabi Hud nombor? Tuan-tuan dah lupa dah. Nabi Hud nombor berapa? Ingat Ustaz. 3 Ustaz. Nombor Nombor 3 4. Nabi Nuh. 4 Ustaz. Nombor 3 Nabi Nuh, ya. Nombor 4 Adam, Idris, Nuh. Ustaz belum tanya nombor 14, 15 lagi. Ustaz tanya yang awal aja. Perempuan kena ambil usaha. Bulan Ramadan ni bulan menghafal, percayalah. Perempuan nak hafal ayat Quran, nak hafal doa, nak hafal hadis, nak hafal nama, bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni very powerful untuk hafal. Ramai orang tak ambil peluang untuk menghafal pada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ni memang bulan kita tiap-tiap hari puasa. Ya, cepat dia mengingat. Hafalan ni cepat. Terutamanya kalau kita menghafal lepas subuh utamanya. Oh, lagi cepat. Ya, ni Ustaz cakap pengalaman peribadi, ya. Lepas subuh tu memang kalau hari kita tak puasa pun, ya, cepat hafal. Kalau hari kita puasa lagi cepat. Senang nak hafal, ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan mungkin tak biasa menghafal, tak, kurang cuba. Cuba kalau tak percaya, ya. Surah apa nak hafal? Surah Sajadah contoh tak hafal lagi. Inilah masanya kita hafal. Tapi jangan pergi hafal satu hari 5 ayat. Satu hari 1 ayat saja cukup. Satu hari 1 ayat. Ulang balik sampai dapat, ya, sampai malam tu dapat, besok baru baca ayat nombor 2. Kemudian hafal lagi macam tu. Ya, ulang-ulang balik lepas Zuhur, lepas Asar, lepas Maghrib, lepas Isyak. Nak tidur lagi, ya, pagi besok baru masuk ayat ketiga. Kena buat macam tu, insya-Allah. Ya, ingatan dia boleh ingat. Sebab apa? Sebab kita ulang-ulang dan kita berada pada bulan penuh keberkatan. Bulan penuh keberkatan ni, tuan-tuan, antaranya ialah bulan buat apa pun jadi. Ya, buat apa pun jadi, termasuklah menghafal. Ya, kita, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kelemahan kita sebab kita kurang mengingat perkataan. Ya, vocabulary kita dah lalu tapi sebab kita tak ulang-ulanglah balik, tengok balik, ya. Yang itu Ustaz tak boleh tolong. Ustaz boleh bagi nasihat. Tapi untuk buat tu tuan-tuan dan puan-puan kena usaha sendiri. Ya, sebab Ustaz tak ada di rumah tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz tak boleh ketuk kepala, tak boleh piat telinga, tak boleh. Jadi Ustaz boleh bagi nasihat aja, ya. Jadi tolong ambil peluang bulan Ramadan. Ya, ibadah, ya, ibadah ni kadang-kadang kita rasa, ya, baca Quran, mengingat makna, mengapa kita rasa itu bukan ibadah. Itulah ibadah besar tu, pahala je. Tapi kita tak perasan, ya. Ramai orang kejar untuk menghabiskan tadarus. Tetapi dia tak tahu bahawasanya kalau tadarus tu dicampurkan dengan tadabbur, melihat makna, oh tu lagi besar pahala. Tapi orang tak tahu. Nak buat macam mana kan? Orang kita lebih pada nak khatam Quran saja. Khatam Quran tu bagus. Tapi khatam Quran dengan kefahaman. Yang itu orang Melayu kurang buat, ya.
Okey, apa ni? An-nuzur dah dapat dah, ya. Jamak bagi nazir. Nazir. Macam mana je nazir? Nun, alif, zal, ra. Itu kalau singular. Kalau jamaknya nuzur. Nuzur, ya. Min baini yadaihi, min daripada, baini antara, yadaihi dua tangan. Apa makna di antara, ya? Daripada antara dua tangan. Tak boleh terjemahkan secara literal lah. Kita kena terjemahkan sebelumnya. Ya, maknanya sebelum Nabi Hud tu, Nabi Hud nombor 4, sebelum Nabi Hud tu ada Nabi Nuh, Nabi Idris, ya. Nabi Adam, ada nabi-nabi yang lain. Wa min khalfihi, dan ya, yang datang selepasnya, selepas Nabi Hud, ada nabi siapa? Nabi Soleh dan seumpamanya. Illa, ya, Allah, janganlah kamu, ya. Janganlah kamu apa, tak budu kamu sembah illallah, melainkan Allah. Ya, ni cerita apa ni? Ya, ni cerita nak jawab minta tolong ni. Ya, kita dah sebut tadi kan, ayat yang berkaitan dengan Al-Fatihah tadi, ya. Yang pertama, untuk kita ibadah semata-mata kepada Allah, yang kedua, kita minta tolong juga kepada Allah. Ya, pasal ramai orang dia minta tolong pada orang yang telah mati, ya, pergi kubur. Tok apa kata-kata, kalau kat Kelantan tu pergi kubur Tok Kenali contoh, ya. Bayar hajat kat situ, ya, buat hajat. Ya, minta tolong pada Tok Kenali. Tok Kenali dah wafat, dah meninggal. Tok Kenali memang hebat masa dia hidup. Tapi setelah meninggal, ya, orang mati tak boleh buat apa-apa pada kita. Ya, orang mati. Orang mati ni kalau boleh dia nak hidup balik, dia nak buat ibadah. Ya, kita yang kena tolong dia, bukan dia tolong kita. Sebab tu kita kalau meninggal, ya, orang boleh hantar pahala ke kita. Kita tak boleh buat apa-apa. Ya, macam contoh kita kan, ya, bila kita meninggal. Ya, kita ada anak, anak kita doa untuk kita, dapat pada kita. Tapi kita nak tolong anak kita boleh? Tak boleh, sebab kita dah masuk alam barzah. Ya, macam mana orang yang telah meninggal boleh tolong kita? Tak boleh. Kalau ada orang yang boleh tolong kita setelah dia meninggal, Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad pun tak boleh tolong. Ya, kerana baginda telah wafat. Yang boleh tolong ialah ayat-ayat Al-Quran yang Nabi sampaikan, hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi tahu. Ya, doa-doa, zikir, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, a'udzubikalimatillahit tammah, ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Itu semua tu, benda-benda tu yang boleh tolong kita, yang Nabi tinggalkan sebagai pusaka. Okey, ya. Kemudian apa lagi? Min baini yadahi, makna sebelum Nabi Hud, wa min khalfihi, dan sesudah Nabi Hud, ya. Apa seruan dia? Janganlah tak budu kamu sembah illa melainkan Allah. Jangan kamu sembah melainkan Allah. Cuba tengok Allah tu, barisnya mana? Allah. Ya, Allah. Ya, kita panggil dia exception, ya, noun of exception. Ya, sebab ada illa depan dia, ya. Dan memang sepatutnya pun Allah. Ya, Allah tu baris fathah sebab dia jadi asalnya dia maf'ulun bihi lah. Asalnya dia adalah, ya, objek. Ya, sebab jangan kamu sembah, ya, jangan kamu sembah selain Allah. Ya, melainkan Allah. Jadi jangan sembah melainkan Allah. Ya, seolah-olah Allah tu jadi objek lah, ya, sebab memang kita kena sembah Allah. Dan jangan sembah selain daripada Allah. Ini sesungguhnya akhafu, aku takut, alaikum, menimpa atas kamu. Ya, mana kalau kamu sembah selain Allah, ya, sembah apa kita maksud? Sembah di sini bukan maknanya kita tunduk, kita sujud pada dia, bukan. Ya, kita minta tolong pada dia. Minta tolong tu termasuklah, ya, beribadah pada dia. Ya, beribadah pada dia, minta tolong dia. Ya, kita jumpa Tok Bomoh ke apa, ya, anak saya sakit, ya, boleh tak Tok Bomoh tolong jampi-jampi kan, ya, dia pula jampi tak tahu pakai ayat apa. Kita dengar-dengar ni bukan ayat Quran ni, nak kata hadis pun bukan. Ya, tapi kita percaya pada dia. Dia kata amalkan ni. Ya, ni letak apa ni, tangkal ni bawah tempat tidur apa ni anak yang sakit tu. Ya, insya-Allah, ya, 2 malam insya-Allah sihat dia. Kita anak tu pun sihat. Kita pun kata, oh, bagus Tok Bomoh tu. Ya, kita sudah syirik. Syirik ni maknanya habis ibadah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi jangan buat benda-benda macam tu. Sebab tu kita kena faham. Ya, 6 surah ni, 7 surah ni. Daripada surah Ghafir, surah 40 sampai surah 46 Ahqaf. Ya, kita belum pergi lagi surah-surah lain tu, insya-Allah kita akan pergi nanti. Ya. Okey, itu cerita dia. Apa lagi yang boleh kita apa sebut kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, ya? Kita kena sebut tentang illa. Illa tadi, ya, dia kita panggil particle of exception. Ya, illa tu particle of exception, ya. Particle of exception, maknanya pengecualian. Okey, ya, apa lagi? Illa sudah, Allah, ya. Ini sesungguhnya aku. Ini maknanya inna campur ana. Ini. Kalau inna campur nahnu, inna. Ya, ini.
Kalau inna campur anta, innaka, innaki, innakuma. Ya, tukar. Akhafu, ya, dia termasuk present tense. Akhafu, ya. Apa makna akhafu? Akhafu, aku takut, aku bimbang. Ya, tu dia punya apa kita panggil? Dia punya apa maksud dia? Akhafu. Ya, ada soalan? Ada apa-apa? Silakan. Ustaz, Ya. Silakan. aha tu singular, ihwatun jamak kan? Yang mana? Aha Hmm. ke Ya. ihwatun jamak. So saya nak tanya, aha tu dia normal kan Ustaz? Dia normal noun. Dia normal noun tapi dia tak macam biasa. Pasal dia ada tambahan waw, alif dan ya kat belakang. Dia bukan normal macam kita faham biasa. Ya, macam kita kata adin ni kan. Adin ni boleh adun, adan, adin. Itu normal. Akha ni dia panggil ya lima noun yang special tu. Macam abu kan, abu. Ya, ada alif, dia ada ba waw, hamzah ba waw, hamzah ba alif, hamzah ba ya. Dia 5 tu. Kita dah lalu dah. Perempuan dah lupa dah ni. Ya, ada 5. Ya. Dia ada akhun, ada abun antaranya. Tu yang paling popular lah, ada 2 tu. Ya. Jadi akha ni patutnya dia boleh jadi akhon kan, akhon. Ya, tapi kena letak alif lah di belakang. Kalau akhu, ya, letak waw. Kalau akhi letak ya. Ya, tadi Kak Nak tanya adakah dia singular untuk ikhwah, betul lah. Itu memang betul. Cuma cara kita tulis dia tu. Dia ada waw dan dia ada ya. Itu dia bukan normal seperti mana kita faham lah. Ya, dia 5 kata nama yang special, yang istimewa. Dia ada penambahan alif, waw dan ya tu di hujung dia. Okey, Kak Nak? Ya. Ada lagi? Terima kasih. Ya, sama. Okey, akhafu ya. Aku takut, aku khawatir, aku bimbang. Alaikum, menimpa atas kamu. Perkataan menimpa tak ada. Understood. Ya, menimpa akan kamu, ya, atas kamu azab yaumin azim. Ya, aku takut menimpa kepada kamu azab pada hari yang besar. Hari yang besar tu ialah hari kiamat. Ya, hari manusia mati itu hari besar, hari kiamat hari besar. Ya, hari manusia hari apa kita akan panggil kiamat ni maknanya semua makhluk dalam dunia ni apa kita panggil hancurlah ya, bulan matahari semua berlanggar satu sama lain. Itu hari besar, ya. Tapi hari besar tu bermula daripada kematian kita. Sebab bila kita mati habislah. Tak ada lagi kita nak peluang untuk buat amal, tak boleh. Bila mati seorang anak Adam, ya, terputus semua amal baik dia, melainkan 3 benda lah, anak yang soleh, ya, ataupun apa ni derma yang dibuat selama ni kan, ya, sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat yang diajar pada orang lain. Ada tak ilmu yang kita ajar pada orang yang menyebabkan orang jadi dekat dengan Allah? Ada tak? Kalau tak ada, kena buatlah. Ya, kena buat amal yang boleh ya mendekatkan orang kepada agama. Ajar ya. Ustaz ajar tuan-tuan zikir tu tuan-tuan share dengan orang lain. Tapi make sure zikir tu zikir yang betul daripada Nabi. Jangan zikir yang kita buat-buat sendiri tuan-tuan ya. Zikir buat sendiri untuk amalan sendiri tak apa. Tapi kita untuk share dengan orang dan kita kata ni Nabi ajar, tu satu pendustaan, berdosa pula. Ya, kita tak boleh main saya ada dengar ustaz, ada seorang ustaz bagi tahu kata zikir ni bagus. Ulama-ulama besar amalkan, ya. Kita tak tahu lagi betul ke? Ya, mungkin dia saja je kata macam tu kan. Kita pun tengok dalam kitab hadis, tak ada pun, Nabi tak cakap pun. Ya, Nabi tak buat pun, ya. Jadi kita tengok sahabat-sahabat buat tak? Imam Syafi'i buat tak? Imam Ahmad bin Hanbal buat tak? Buat juga. Jadi bila tak buat, kita ambil yang Nabi ajar, senang. Itu confirm betul. Ya, yang Abu Bakar buat, yang Ali buat, ya, yang Salman Al-Farisi buat, itu selamat. Lebih pada tu tuan-tuan kita tak tahu, ya. Sebab apa? Sebab doa terbaik doa Quran. Lepas pada Quran, doa hadis-hadis Nabi. Dan doa yang dibuat oleh para sahabat dan para ulama, ya, tokoh-tokoh besar dia. Ya. Macam tu cerita dia, ya. Kita jangan pandai-pandai sendiri. Sebab ibadah ni tak boleh pandai-pandai sendiri. Sebab takut kita jadi salah. Ya, dia kata lah takkanlah sembahyang sunat pun tak boleh. Sembahyang sunat boleh tapi tengok waktu. Ya, lepas subuh nak sembahyang sunat bukan waktu dia. Lepas asar bukan waktu dia. Dia kata saya ikhlas nak buat. Dia bukan masalah ikhlas. Sahaja dia ikhlas dan mengikut apa yang Nabi ajar. Ya, itu selamat tuan-tuan. Ramai orang dia suka cipta-cipta sendiri.
Ada tok guru bagi tahulah, tok wali bagi tahulah apalah. Ya, tuan-tuan. Sebab tu Al-Fatihah datang membetulkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ada 6 surah, 7 surah yang menafsirkannya. Bukan main-main, tuan-tuan. Sebab itu di sini disebut apa? Jangan sembah selain daripada Allah. Sesungguhnya aku takut menimpa akan kamu azab pada hari yang besar. Di dunia nampak dia tak ada kena apa-apa. Kita kata tak ada kena apa pun. Tunggu dia mati nanti. Mati masuk kubur baru tahu. Ya, pergi kepada mahsyar, baru tahu masa tu. Yang kita selama ni kita ingatkan dia betul selama ni. Kita tak tahu, ya. Kita pun duk ikut dia. Rupanya dia salah. Dia salah, kita pun terpalit sama, tuan-tuan. Okey, ya. Azab yaumin. Pasal apa? Ya. Pasal apa? Akhafu, ya, azaba. Pasal akhafu dia termasuk kata kerja muta'addin. Muta'addin maknanya yang memerlukan objek. Ya, kita dah belajar kan dua. Satu, ya, yang memerlukan apa ni, objek. Satu lagi tak perlu objek. Ya, kalau saya takut mesti ada benda yang kita takut. Saya takut azab. Saya makan nasi, saya minum kopi. Itu semua kata kerja yang memerlukan objek. Ada tak kata kerja tak perlukan objek? Ada. Apa antara kata kerja tak memerlukan objek? Kenapa? Apa? Cuba bagi perkataan kata kerja yang tak perlu objek. Apa contoh dia? Cuba bagi satu. Saya tidur. Ya, saya tidur. Tidur tak ada objek. Ya, lain pada tu silakan. Lain pada tu. Haji Megat, ya. Kak Nomah, Kak Abidah, Kak Masita, apa lagi? Saya tidur, tak ada apa-apa objek. Apa lagi selain daripada saya tidur? Saya bangun. Okey, boleh. Lain pada tu? Dia lari. Mandi. Saya mandi, ya. Kalau saya memandikan, Mandi kan perlu objek. saya memandikan jenazah contoh. Saya memandikan cucu saya, itu ada objek. Jadi saya mandi tak perlu objek. Saya memandikan ada objek. Ya. Saya tidur, ya, tak ada objek. Tapi kalau saya menidurkan, ya, saya menidurkan cucu saya di buaian, itu ada objek. Saya menidurkan, ya, cucu saya dalam buaian. Saya, ya, saya itulah, ya, dia punya subjek, menidurkan kata kerja, ya, cucu saya apa objek dalam buaian, tempat lokasi. Ya, ada beza. Saya tidur tak ada objek. Saya menidurkan ada. Ya. Saya apa lagi kita? Saya berjalan. Saya berjalan ada objek ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Ya, macam mana nak buat ada objek? Kak Bidah buat tukar berjalan menjadi apa untuk adakan objek? Saya berjalan ke taman. Tak ada objek. Mana ada objek? Taman? Saya menjalankan, Ustaz. Perempuan tu nanti Kak Bidah. Sekejap. Ustaz settlekan masalah Kak Bidah. Saya subjek. Berjalan, ya, kata kerja. Ya. Ke kata sendi. Kata sendi duduk tengah. Mana ada objek? Objek tak boleh diselangi dengan kata sendi. Ya, tadi Kak Bidah jawab. Ya, Ustaz tanya kan? Ya, saya berjalan ke taman. Kat mana objeknya? Taman? Mana taman? Taman ada kata sendi depan dia, ke. Kalau ada ke tak boleh. Dia tak boleh jadi apa? Tak boleh jadi objek. Objek mesti depan tak ada kata sendi, Kak Bidah. Macam mana nak tukar? Saya, kalau saya berjalan tak perlu. Saya apa? Gunakan perkataan jalan tu juga. Ustaz, kalau Menjalankan. saya Kejap. Bagi settle dulu. Kak Bidah, ya. Tadi Ustaz buat, cuba dengar baik-baik. Saya tidur, itu tak ada objek. Saya menidurkan anak saya. Saya menidurkan cucu saya. Sekarang jalan, gunakan tukar jalan tu. Saya jalan tak perlu. Saya Saya menjalankan tugas. saya menjalankan. Apa masalah dia? Ya. Tugas tu jadi apa Kak Bidah? Objek. Jadi objek. Okey, dia. Okey, Kak Nomah tadi soalan. Ke siapa tadi tanya? Kak Nomah ke? Ustaz, kalau Ya. saya berjalan kaki, Ustaz, Ya, kaki apa? kaki tu boleh jadi objek tak? Tak boleh. Saya memperjalankan kaki saya boleh. Ya, saya berjalan kaki tak boleh. Ya, sebab berjalan kaki itu menunjukkan dia punya kaedah dia, ya. Saya berjalan kaki, ya. Dia beza dengan saya menunggang basikal. Ya, saya menunggang sebab basikal tu kita tonggang. Ya, sebab tu saya memperjalankan kerja tugasan tu boleh. Ya, tuan-tuan kena bezakanlah, ya. Kalau ada ke
di dekat depan kata sendi tak boleh jadi objek. Tak boleh tuan-tuan ya. Okey, ada soalan? Silakan. Untuk ni bahasa Melayu ni tuan-tuan ya. Kalau bahasa Melayu tuan-tuan tak faham, bahasa Arab lagi tak faham. Jadi clearkan bahasa Melayu tu. Okey, ada soalan? Silakan. Ada apa? Kak Mas Saya Miftah, okey. menjalani Apa objek dia? menjalani pembedahan. Saya menjalani pembedahan ya. Tak nampak objek dia. Ya. Oh, tak Tapi boleh. kalau doktor menjalankan pembedahan tu nampak. Sebab doktor tu yang buat. Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan beza tak? Doktor menjalankan pembedahan dengan saya menjalani pembedahan. Ada beza? Menjalani. Ya, menjalani. Menjalani bukan kita yang buat. Kita tak buat. Ya, doktor yang buat pada kita. Macam berjalan tadi kan. Saya berjalan kaki. Ya, dia beza dengan saya menunggang kereta, saya menunggang motor. Ya, saya mendayung sampan. Mendayung sampan betul. Ya, sebab ada benda yang kita buat. Apa dia? Mendayung. Ada benda tak yang kita dayung? Ada sampan. Ya. Saya apa kita panggil ya? Saya memukul anjing. Ada? Ya. Ha. Tapi kalau saya pukul tak boleh sebab dia pasif. Ya, mana nak jadi tak boleh. Macam itulah cerita dia tuan-tuan ya. Okey, boleh faham ya? Ustaz Arab dapat sebab kita bagi contoh bahasa Melayu aja. Ya. Ya, kalau bahasa Melayu tuan-tuan tak berapa nak dapat, susah juga tu, ya. Sebab tanpa kefahaman dalam bahasa Melayu nanti bahasa Arab tuan-tuan lagi akan kelang kabut. Akhafu, aku takut. Takut apa? Takut azab. Sebab itu azab tu menjadi objek. Ya, walaupun azab tu dipisahkan dengan alaikum, tak ada masalah. Patutnya inni akhafu azaba yaumin azim alaikum. Patutnya. Ya, patutnya ya, azab yaumin azim datang selepas akhafu. Tapi pasal apa tak letak tak letak ya? Kerana nak jaga dia punya rhyme dia, rima dia. Ya. Jadi sebab tu alaikum didahulukan. Aku takut menimpa kepada kamu azab pada hari yang besar. Yaumin azim. Azim jadi apa Kak Norma? Azim? Apa fungsi azim tu? Ayat 21. Adjektif Ustaz, sifat. Dia jadi sifat kepada yaumin, betul ya. Macam mana kita nak pastikan azim tu sifat? Apa ciri-ciri dia? Dia dua-dua baris bawah kasrah. Yalah, berbanding dengan siapa? Oh, yaumin. Yaumin dengan azim. Maknanya kata nama asal tu ya tanwin kasrah, maka sifat dia azim pun tanwin kasrah. Lain pada tu Kak Norma? Dia singular. Cuba buat ayat penuh. Ustaz faham tapi takut kawan-kawan yang lain tak faham. Oh, dia hari singular. Azim pun singular juga. Dan dia maskulin. Lepas tu Ustaz, tanwin. Okeylah tu ya. Mana tu? Cuma takut orang lain. Kak Mariatun boleh ulang balik tak apa yang Kak Normah cakap? Yang menyebabkan azim tu jadi adjektif, jadi sifat. Cuba ulang balik. 3 benda tadi Kak Mariatun. Kak Mariatun ready ke nak jawab? Ke Kak Mariatun driving? Tak tangkap sangat lah Ustaz. Nampak tak Kak Normah? Betapa jawapan Kak Normah, kawan-kawan tak tangkap Kak Normah. Kesian kawan kita. Kak Normah kena cakap sekali lagi supaya kawan kita dapat tangkap. Kita tengok yaumin dengan azim. Jadi yaumin singular, azim pun singular. Dan yaumin maskulin, azim pun maskulin. Yaumin fathah kasrah. Tanwin kasrah. Tanwin kasrah, azim pun tanwin kasrah. Okey ya, kita bandingkan azim dengan yaumin. Okey, Kak Mariatun. Dapat. Dapat ya, Dua-dua singular, dua-dua masculine, dua-dua tanwin kasrah. Baru boleh azim tu, second tu, yang noun yang kedua tu, baru dia boleh jadi adjektif. Sebab dia mesti sebiji sama dengan yaumin. Kalau yaumin tu baris bawah, yaumin tanwin kasrah, azim pun mesti tanwin kasrah. Kalau yaumin tu singular, memanglah yaumin memang singular. Ya, jamak dia ayam lain ya. Jadi tuan-tuan kena tengok kamus lah.
kamus apa ni, kamus apa broken plural. Tak ada pilihan tuan-tuan sebab tuan-tuan kekurangan apa ni vocabulary. Jadi yang tu Ustaz tak boleh tolong sebab tuan-tuan memang kena tengok kamus. Ya, untuk menambah vocabulary kita kena rajin ulang-ulang kaji Quran tu. Tengok makna dia. Ya. Okey, Haji Megat okey. Kak Masita okey. Yaumin Azim okey. Ya Ustaz, boleh saya tanya sikit? Boleh, Apa silakan. ni dalam i'rab ni dia kata yaumin ni bawah dia tulis mudaf pun ilaih kan? Tak betul tu. Dia mudaf ya. Tak betul mudaf. Ya, tapi dalam ni tulis bawah ni tulis mudaf. Betul ke? Bawah i'rabnya kitab i'rab ni. Dia tak tulis mudaf. Tu Boleh apa? udah yaumin mudaf, Mim mudaf. azim tu Mudaf naat. Azim tu naat. Azim tu na'at. Saya pun tak tahu mana na'at ni ya. Na'at. Yaumin tu ya, sebab tu Yaumin sifat apa ni mausuf kan. tuan-tuan kena tengok dia punya panduan tu ya. Sebab tuan-tuan datang daripada guru-guru yang berbeza. Jadi bila Haji Megat belajar dengan ustaz lain, Kak Nomah belajar dengan ustaz lain, bila datang kelas ustaz dia jadi kelang kabut. Pasal tu ustaz guna English je, senang ya. Okey, ustaz bagi tahu. Yaumin tu ya, okey. Yaumin tu second noun. Jangan tengok bawah ni. Yaumin tu second noun kepada azab. Azab. Oh, tu sebab dia tulis mudaf tu. Pasal tu dia bagi bawah. Azabah, tuan-tuan dan puan yang dengar, ya. Sama ada tuan-tuan driving ke apa, Ustaz tak tahu, Ustaz cerita secara umum je. Azabah tu first noun. Yaumin second noun. Boleh tak Yaumin jadi second noun? Boleh tak Yaumin second noun? Abah Haji Megat? Yaumin jadi second noun boleh. Pasal apa dia boleh jadi second noun? Apa buktinya? Dia apa ni second noun dia baris bawah tanwin selepas first noun tu azab. Azab tu tak ada alif lam, tak ada tanwin. Okey, clear tuan-tuan ya. Tangkap ke tak tangkap? Ya, takut ada yang kata nanti tak tangkap. Azaba itu first noun. First noun tak boleh ada alif lam, betul? First noun tak boleh tanwin, betul? Ya. Yaumin second noun. Cuba tengok, dia tak ada alif lam, tak apa, tapi dia ada tanwin. Boleh tanwin, second noun boleh. First noun yang tak boleh tanwin. Dan tanwin dia mesti kasrah, tanwin kasrah, yaumin. Jadi untuk yaumin tu dia sebenarnya kalau kita nak guna mudhaf, dia sebenarnya mudhafun ilaih. Ya, kepada azab tu yang mudhaf sebenarnya. Ya. Sebab okey, tu dapat dia, ya. Azab tu yang mudhaf. Yang yaumin tu mudhafun ilaih, ya. Kemudian yang azim tu jadi sifat kepada yaum tu. Di sini ditulis naat. Naat dengan sifat Ustaz bagi tahu sama makna. Naat nun ainta tu, naat tu, Kak Naf, Kak Nomah, Kak Masita, naat tu sama makna dengan sifat. Sama makna, perkataan lain je, dia sama. Tulis kat situ, tulis atas tu ya. Naat maknanya sama dengan sifat. Itulah cerita dia ya. Nampaknya kita kena tengok balik ke panduan. Muka surat berapa Kak Madatun yang panduan tu? Muka surat yang ke 6 kan? 6. Ya, Roman 6. Yang Roman tu 6. Mari kita tengok sekali lagi ya. Cuma masalah buku ni pasal dia punya tulisan tu kecil sangat ya. Ustaz yang tak berapa nampak ni ya pun ada masalah. Ya, tuan-tuan, Ustaz ingat kau clear kan? Rupanya ada masalah juga ya. Okey, kita pergi balik mubtada. Kita kena cerita balik. Mubtada tu apa? Tuan-tuan kena letak dalam kurungan. Mubtada tu subjek. Tulis besar-besar situ. Mubtada tu subjek. Ya, tak payah tengok sebelah mubtada marfu'un au fi mahalli rafa', tak payah. Tu tinggi. Tuan-tuan tak dapat nanti. Mubtada tu ialah subjek sedang. Sudah ya. Kemudian sebelah dia apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar ni belated subjek. Belated subjek tu maknanya dia tak duduk di awal ayat, dia duduk di belakang atau di tengah. Itu kita panggil belated. Muakhar tu mana belated, yang dilewatkan. Ya, mubtada sama subjek. Subjek patutnya duduk di permulaan ayat. Tapi kalau subjek itu kita lewatkan dia, sebab tu dipanggil mubtada muakhar ataupun belated subjek. Itu je tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan letak di awal, maknanya as usual lah, itu yang normal mubtada. Tapi other than that, dia akan jadi belated mubtada. Di tengah ataupun di hujung. Ya, sama je. Kemudian kita ada khabar. Tengok yang kolom merah tu je. Yang sebelah tu penjelasan dia. Penjelasan dia tinggi. Tuan-tuan belum dapat lagi. Belum lagi, biar. Ya.
dia ada apa? Dia ada khabar. Khabar makna apa khabar? Khabar makna cerita dia. Cerita dia ataupun in English kita panggil predicate. Ya. Ahmad macam tadi kan. Apa ayat yang Kak Abidah buat tadi? Apa ayat Kak Abidah buat? Ulang balik ayat Kak Abidah tadi yang ada ke tadi tu. Ulang balik. Saya Kak Jalan Abidah ke punya ayat. taman. Saya jalan ke taman. Berjalan, ada ber. Saya berjalan ke taman. Ya. Ha. Kak Abidah, ya. Kat mana predicate? Ke taman. Tak cukup. Oh, sorry. Berjalan ke taman. Berjalan ke taman, ya. Maknanya saya tu dia punya subjek. Berjalan ke taman tu ialah predicate, ya. Jadi predicate tu terdiri daripada apa Kak Abidah? Yang pertama predicate terdiri daripada ayat Kak Abidah tu. Ada verb, Ada verb, kemudian lepas tu ada dia punya ke taman yang tempat yang kita ialah ke tu apa ke tu? In English, apa ke tu? Bahasa Melayu panggil kata sendi. English kita panggil apa? Dia 3 je. Noun, verb and satu lagi. preposition. Particle. Tiga. Ya. Preposition tu betul sebab sometimes memang dia preposition tapi ya dia punya kata umum dia general term dia adalah particle. Noun, verb, particle. Kita dah duk bincang bertahun-tahun dah tuan-tuan ni. Ya, noun, verb, particle. Noun, verb, particle. Noun, verb, particle. Ulang 7 kali tuan-tuan. Noun, verb, particle. Noun, verb, particle. Noun kata nama, verb kata kerja, ya, dan particle. Particle tu can be preposition, ya, dia boleh jadi apa ni sentence opener, dia boleh jadi sentence connector, semua tu. Dia boleh jadi ilah jadi ilah. Ilah maknanya ya particle of exception, ya, dia boleh semua tu termasuk partikel. Jadi saya, ya, tuan-tuan kena salin lah perkataan tu. Tuan-tuan jangan dengar aja, tuan-tuan kena salin. Saya, ayat tu mudah aja. Saya berjalan ke taman. Saya tu subjek. Itulah mubtada. Ya, berjalan ke taman tu predikat ataupun kita panggil khabar. Ya, jadi berjalan ke taman tu predikat. Sebab ayat ni 2 je. Subjek dan predikat. Predikat tu ada apa? Predikat tu bermula dengan berjalan tadi. Berjalan tu ialah dia punya verb dia. Ke tu apa? Partikel dia. Taman. Taman ialah noun yang datang selepas partikel. Patutnya bila dia datang selepas partikel dia berbaris bawah. Tapi bahasa Melayu tak nampak lah. Ketamanin patutnya kan. Saya berjalan ya ke tamanin patutnya. Tamanin ya. Pasal dia mesti apa ni tanwin kasrah. Tapi mana ada bahasa Melayu macam tu? Saya berjalan ke taman. Sudah. Boleh faham? Okey. Kak Bidah okey? Orang lain silakan. Boleh? Okey Ustaz. Ya. Seterusnya, ya, mubtada sudah, subjek, mubtada muakhar. Apa tadi mubtada muakhar kita terjemahkan Kak Maritun? Mubtada muakhar. Nombor 2, kolom nombor 2. Belated subject. Okey. Khabar kita terjemahkan sebagai predikat atau cerita. Kemudian kita ada khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Khabar muqaddam maknanya predikat yang didahulukan. Ya, apa perkataan dia? Kalau kita lambatkan belated, kalau kita dahulukan Kak Maritun in English apa? Kita depankan dia. Patutnya mubtada yang depan kan? Patutnya subjek. Kalau predikat kita depankan, kita panggil dia apa tu? In English. Forward ke? Advance ke? Apa dia? Forward ke? Advance ke? Advance ya. Nampak macam tak apa sedap lah. Boleh Ustaz faham. Tapi tak apa sedap lah perkataan tu. Macam belated tu sedap. Ya. Mana kita mulakan dia. Ya. Bolehlah letaklah advance ke. Ataupun ya. Forwarded ke. Ya. Tapi tak sedap tu. Ada nak kena cari perkataan lain. Ya, supaya orang faham. Ya. Maknanya predikat didepankan. Okey. Tukar ayat Kak Abidah tadi kepada predikat yang didepankan Kak Maritun. Ayat Kak Abidah tadi tukar. Saya berjalan ke taman, tukar dia. Bagi predikat duduk depan. Perjalanan saya ke taman. Apa pula tu? Itu dah tukar tambah tu. Bida'ah tu. Pakai yang Kak Abidah punya je. Tuan-tuan jangan suka tambah. Tuan-tuan suka tambah. Jangan tambah. Pakai je apa yang ada tu. Ustaz, ke taman saya berjalan. Mana kan?
Ke taman saya berjalan ya. Mana predikat dikedepankan ya. Berjalan ke taman saya. Memang ayat tu tak bagus tapi nak bagi tahu tuan-tuan predikat tu kita depankan dia. Ya, memang Kak Abidah dia dah ejah dah baguslah tu. Ya, berjalan ya, berjalan saya ke taman atau berjalan ke taman saya boleh ya, tapi maknanya akan jadi bahasa Melayu susah. Berjalan ke taman saya seolah-olah taman tu saya punya. Bahasa Melayu tak boleh faham tuan-tuan. Bahasa Arab clear, tak ada apa masalah ya. Okey ya, kita muqaddamkan dia, mana kita dahulukan dia, kita awalkan dia ya. Muqaddam. Kemudian kita ada fa'il. Apa makna fa'il? Fa'il adalah pelaku dua. Kalau naib maknanya dia punya substitute je. Dia tak ada dua tapi dia ada substitute of the dua. Ya, substitute of dua, ya. Ada keadaannya. Kalau kita guna pasif. Ya, macam contoh kita kata nasi dimakan oleh saya. Ya, saya di situ menjadi substitute of the dua. Ya, pasal dia ada oleh depan tu. Ya, patutnya saya makan nasi. Dengar baik-baik tuan-tuan. Salin. Saya itu subjek, makan itu apa ni verb, ya. Kemudian nasi adalah objek. Saya makan nasi, selesai. Ya, sekarang kita tukar dia. Nasi dimakan oleh saya. Ya. Mana dia punya dua? Mana ada dua? Tak ada. Tapi ada tak substitute of the dua? Ada? Kat mana? Saya. Boleh tak faham tuan-tuan? Haji Megat okey tak? Ustaz, saya apa ni Ulang Ustaz. panduan penggunaan ni dekat mana ya? Saya Oh, kita dah dalam sampai Tanjung Malim dah Haji Megat. itulah saya nak tanya dari tadi tapi saya segan. Jangan segan. Segan sesat jalan. Ya, muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6 daripada i'rab dalam kitab i'rab ni. Tapi yang Roman punya, tulisan Roman. Oh, Dalam Roman. perintah kita ada Daftar semua istilah. letak Nama dia daftar istilah. daftar istilah. Penjelasan. Roman Yang ada nombor penjelasan. 6. Roman nombor 6. Saya fikir. Roman tu kan mula daripada nombor 1. Ya. Tapi saya Nombor 1 tu yang muka depan yang cantik tu. Buka nombor 2. Lepas nombor 3 nombor 4. Surat pencatatan. Lepas tu nombor 5 kata penghantar. Nombor 6 daftar istilah. Daripada kanan. mungkin saya punya buku ni lain tu. Buku apa tu? Cuba tunjuk buku. Cuba buka video tu tengok. Sekejap. Kalau pakai buku lain orang tak jumpa buku lain. Sekejap saya tunjuk. Saya melihat Al-Quran perkata disertai terjemah perkata dan tajwid warna. Sama lah tu, kitab yang sama. Ya. Nampak muka Haji Megat je, buku tak nampak. Ya ni. Dia sama lah. Cuba buka sebelah dia. Cuba buka sebelah. Buka sebelah dia. Haji Megat tahu tak nombor Roman 1, 2, 3, 4, 5? Tahu tak nombor Roman? Tahu. Romanize ya, Romanize. Kalau dah tahu, buka je pusat 6. Dia terus tulisan Arab je terus kepada 6 atau 11 ya. Haji Megat, page V1. Daripada depan V1. Okey, daripada depan. Okey. Jumpa. Roman 6 ya. Ya, V1. Kat atas tu apa tulis? Kat atas dia sekali. Daftar istilah. Itulah dia. Ya ni. Jadi sebelah kanan tu kolom yang merah tu. Kolom warna merah. Ya, betul lah tu. Okey. Betul. Baru saya nampak baik. Terima kasih. Ada orang lain ada masalah ke? Haji Megat ni tak apa, dia jujur, dia cakap dia ada masalah. Okey lah tu. Ya, tapi orang lain ni takut orang lain ni lost ni. Tuan-tuan tak nak jawab, Ustaz tak jamin ya. Boleh Ustaz, boleh. Okey, Ada. mubtada, okey clear, mubtada, dia dah bagi terjemahan tadi. Mubtada tu ialah apa? Subjek. Letaklah dalam kurungan. Mubtada letak dalam kurungan subjek. Ya, ataupun sebelah dia tepi dia. Memanglah kecil tempat dia kan. Nak buat macam mana tuan-tuan? Buku orang punya. Kalau buku kita punya sendiri, senang je kita tambah-tambah aja kan.
Mubtada muakhar, belated subject. Ya, belated subject. Maknanya subjek letak kat belakang. Macam tadilah ya. Berjalan ke taman saya. Saya tu duduk belakang. Patutnya saya duduk depan. Ya, sebab dia subjek kan. Jadi subjek tu kita belakangkan. Dipanggil belated subject. Ya. Kemudian khabar. Apa dia khabar? Khabar adalah predikat cerita. Ya, apa cerita dia? Ya. Ustaz gunakan yang Kak Abidah tadi supaya semua orang tahu. Ya, saya berjalan ke taman. Ya. Berjalan ke taman tu lah predikat. Berjalan ke taman. The whole apa kita panggil? The whole part tu. Ya, yang mula-mula tu je jangan. Yang mula-mula tu ialah saya. Saya tu dia punya subjek. Itu janganlah kata predikat pula kan. Yang lebih pada tu semua predikat. Saya, ya, apa dia? Berjalan ke taman. Berjalan ke taman tu, the whole sentence tu. Ya, the whole part tu. Ya. Apa ni, other than subjek tadi. Semua tu adalah predikat. Jadi predikat tu kita duduk di belakang. Tapi kalau predikat tu kita letak depan, nombor 4 tu kita panggil khabar muqaddam. Berjalan ke pasar saya. Saya duduk belakang, ya. Berjalan ke pasar duduk depan. Berjalan ke pasar duduk depan itulah yang dipanggil sebagai khabar muqaddam. Ya, khabar yang didahulukan. Ustaz, minta maaf Ustaz. Kalau Ustaz tunjuk ayat 19 tu lagi clear lah pada jemaah saya rasa lah. Ayat 19 ya. Okey, tak apa kita tengok. Walikul darajatun. Ayat 19 kita dah tengok ya, kita tengok lagi. Walikulli darajatin ya. Okey. Ni kita dah sebut. Terima kasih. Walikullin darajatin. Bagi dan bagi setiap mana setiap makhluk itu dalam kurungan makhluk tak ada tulis tapi understood darajatun. Asalnya darajatun ya di depan. Likullin di belakang. Ya, patutnya ayat ni bunyinya apa? Wa darajatun likullin. Waw tu mesti depan lah. Waw jangan tukar pula ya. Yang kita tukar ialah kedudukan darajatun letak kat depan. Ya, lepas waw dan likullin duduk belakang. Darajatun jadi apa? Jadi subjek. Pasal apa dia subjek? Sebab dia tanwin dhammah. Likullin dia adalah predikat. Pasal apa dia predikat? Pasal dia tak ada subjek. Subjek tu duduk depan lah. Habis lebih pada subjek apa? Lebih pada subjek predikat lah tuan-tuan. Apa lagi dia dua je. Subjek, predikat, subjek. Sama ada subjek tu di awal ataupun belated. Sama ada khabar tu khabar ya ataupun predikat tu memang duduk di belakang. Dia datang selepas pada apa ni subjek kan. Tapi boleh tak kita dudukkan depan? Boleh. Dalam bahasa Arab boleh. Bahasa Melayu tak boleh tuan-tuan ya. Sebab tu bahasa Arab jadi bahasa Quran. Jadi walikullin darajatun dalam bahasa Arab ya, dalam Quran ayat 19 tuan-tuan boleh baca wa darajatun likullin. Boleh. Ya, waw tu tak boleh tukar lah. Waw tu memang duduk depan. Sebab dia partikel, tak ada isu lah. Yang kita cakap sekarang ni ialah antara subjek dengan predikat je. Jadi subjek boleh duduk depan, boleh duduk belakang. Predikat boleh duduk depan, boleh duduk belakang. Dia tu cara dia. Boleh ke tuan-tuan? Walikullin darajatun. Kita dah cerita ni. Tapi sebab tuan-tuan mungkin tak ada pada malam tu kan. Ya, malam terakhir sebelum kita Ramadan ya. Sebab ni kali pertama ni kelas Ramadan hari Sabtu kita ni kan. Ya, yang insya-Allah ya dicadangkan pukul 2.30 lah. Ya, harap-harap lagi apa kita panggil lagi tidak mengganggu tugasan kita lah ya. Kalau pukul 2 tu awal sangat. Kalau ustaz kelang kabut lah sikit ya. Tapi kalau 2.30 insya-Allah kita cuba yang apa kita panggil yang lebih baik lah mudah-mudahan ya. Okey, ya, apa lagi kat situ? Kita ada nombor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fa'il. Apa makna fa'il? Fa'il adalah dua, pelaku. Ya. Fa'il dia datang selepas kata kerja ke sebelum? Selepas. Ya, selepas. Kalau dia sebelum kata kerja? Subjek. Dia subjek. Ya, okey. Clear lah tu. Ya, tak ada apalah. Dah faham tu. Ya, kemudian kita ada naib. Naib mana apa? Substitute. Naib tu. Ya, sebab tu kita panggil naib. Naib presiden. Presiden, bawah dia naib presiden. Apa makna naib presiden? Maknanya substitute for the president. If the president is not there, the substitute will substitute him. Ya, macam kita ada PM, kita ada Timbalan Perdana Menteri kan? Timbalan Perdana Menteri, ya. Apa ni, siapa? Apa Datuk Seri apa kita panggil? Datuk Seri, siapa nama dia tu? Timbalan Perdana Menteri kita siapa nama dia? Zaid Hamidi. Datuk Seri Zaid Hamidi. Zaid Hamidi itu adalah naib kepada Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar tu dia punya fa'il dia. Tapi bila Datuk Seri Anwar pergi ke Germany ke apa, siapa jadi dia punya naib dia? Naib dia ialah
Datuk Seri Zaid Hamidi lah. Macam itulah tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, naib tu ialah substitute. Substitute. Ya. Macam mana keadaan substitute tu? Dia macam fa'il juga tapi dia bukan fa'il. Dia macam fa'il tapi dia bukan fa'il. Kerana apa dia datang substitute ni? Pasal fa'il tak ada. Jadi, ya, apa ni, whenever the fa'il is not there, ya, apa the substitute ya will represent him. Tu cerita dia tuan-tuan. Boleh faham tak tuan-tuan? Haji Megat okey ke? Kak Nak okey, Kak Clear, Norma. Ustaz. Ya, Clear ya, eh? Ustaz. Okey, clear. InsyaAllah. Wal yuwaffiyahum tu kan yang contoh dia. Yang mana? Yang atas, ya. Contoh ni kan fa'il tersembunyi wal yuwaffiyahum. Oh, itu fa'il tersembunyi. Ini bukan fa'il tersembunyi. Ini substitute kan Nak? Ini Oh, saya substitute. bukan tu, bukan ya Ustaz? Kan. Oh, Kak Nak tak fokus Ustaz belajar tadi, ya. Anwar Ibrahim dengan Zaid Hamidi. Ustaz, Anwar Ibrahim saya tu faham. fa'il. Anwar Ibrahim tu fa'il sebab dia Perdana Menteri. Bila Anwar Ibrahim tak ada, pengganti dia siapa? Pengganti itulah substitute tu. Pengganti itulah naib nama dia. Naib bahasa Arab dia. Ni pasal apa Ustaz guna naib? Pasal ni buku ni guna naib. Ustaz terjemahkan je lah. Naib tu makna apa? Substitute. Bila presiden tak ada, substitute lah ganti. Bila fa'il tak ada, substitute lah ganti dia. Tu cerita dia. Ya, contoh ayat tadi, ya. Apa ayat dia? Ayat Ustaz simple je. Saya makan nasi, sudah. Tuan-tuan salin. Saya makan nasi. Saya subjek. Ya, makan tu kata kerja kan? Ya, kemudian kita ada apa? Kita ada nasi. Nasi itu objek. Ya, kalau dalam bahasa Arab dia boleh tukar. Dia tak letak subjek tu depan kan? Ya, dia boleh tukar. Maknanya makan saya nasi. Tapi susahlah sebab bahasa Melayu tak boleh nak buat contoh. Ya, kerana dia tak lengkap. Ya, tapi nak buat macam mana kan? Sebab nak bagi tuan-tuan faham. Jadi kalau kita kata saya tu datang sebelum makan, dia jadi subjek. Kalau saya tu datang selepas makan, dia jadi fa'il ataupun dua. Ya. Sekarang kita tukar dia. Instead of saya makan nasi, kita tukar jadi nasi dimakan oleh saya. Oleh saya tu, ya, dimakan. Dimakan tu bentuk apa tu Kak Nomah? Dimakan tu bentuk apa? Aktif ke? Pasif. Dia pasif. Bila ayat tu bentuk pasif, Kak Nomah, bila dia pasif, maka tak ada dua. Dua tak ada. Sebab dua, dia mesti verb dia dalam bentuk aktif. Jadi kalau tak ada dua, apa yang ada sekarang? Naib. Itulah substitute, tuan-tuan. Boleh ke? Tuan-tuan boleh ke dapat? Ustaz takut tuan-tuan tak dapat ni. Pasal semua tuan-tuan diam je. Ya? Faham tak? Dan dia akan berlaku dalam bentuk pasif sajalah Ustaz ya? Kebiasaannya pasif. Kebiasaannya. Betul. Okey. Terima Boleh, kasih. Ya, sama. Jadi bentuk pasif itulah yang akan menghasilkan naib tu. Substitute tadi, ya. Jadi kalau ayat tu aktif, dia tak ada apa kita panggil, dia tak ada naib. Apa perlunya naib? Sebab apa? Naib tu hanya ada kalau fa'il tu tak ada. Kalau dua tak ada barulah kita pakai substitute. Tapi kalau dua dah ada, buat apa nak pakai substitute? Tak perlu. Bila dua tak ada, baru pakai substitute. Dan penggunaan dua tu apabila ya dia punya verb dia aktif. Saya makan nasi. Ya, itu aktif tu. Saya makan. Saya yang makan. Nasi itu yang saya makan, ya. Tapi sekarang nasi dimakan. Dia kalau dimakan dia bukan aktif dah, dia pasif. Bila pasif tak ada dua. Ya, kita gantikan dengan apa? Dengan naib. Naib tu apa? Substitute. Boleh tak tuan-tuan? Kalau dapat tu alhamdulillah. Separuh masalah dunia selesai. Kalau tak dapat memang problem lah kita. Ya. Ada soalan? Azan dah berkumandang. Kalau ada soalan boleh tanya. Silakan. Ustaz lebih faham kalau Ustaz bagi contoh ayat Ustaz. Ustaz bagi contoh bahasa Melayu tadi. Paling senang. Tak payah. Quran. Oh, Kak nak tinggi je. Nak Quran. Bukan bagi Ustaz. dah. Lagi nampak. Memanglah nampak ya. Masalahnya Ustaz nak kena pergi surah lain lah pula. Surah dia senang je. Kutiba alaikumusiyam tu. Ya, buka ayat 183 surah Al-Baqarah. Cuba buka. Tuan-tuan masing-masing buka ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tu ayat dia. Cari Kalau dah jumpa bagi tahu.
Jumpa page 28. Kak Nap kena tanya kawan-kawan. Kak Nap cepat kawan-kawan tu. Pastikan kawan-kawan pun dapat. Dah jumpa Ustaz. Dah jumpa. Orang lain Jumpa, silakan. Ustaz, jumpa. Okey, cuba tengok ayat tu ya. Jangan tengok ya ayyuhallazina amanu tu tak ada masalah. Yang kutiba alaikumusiyam. Cuba tengok perkataan kutiba. Kutiba tu dalam bentuk aktif ke pasif? Kutiba. Apa makna kutiba? Pasif. Bila dia pasif, maknanya tak ada dua lah lepas dia. Apa, kat mana dia punya substitute naib kat situ? Kat mana? Kenal pastilah kat mana? If Siam Ustaz. Asyam. Cuba tengok asyam. Mana baris dia? Baris dia domah. Dia tu ada macam-macam dua tak? Ada tak ciri-ciri dua? Ya. Ustaz tanya fizikal dia, ada tak ciri-ciri dua? Ada sebab dia lepas kutiba. Yang pertama dia datang selepas kata kerja. Okey, tu dua lah tu. Kemudian apa lagi? Cuba tengok keadaan asyam tu. Macam mana baris dia? Doma, Ustaz. Baris dia domah. Sebiji macam dua. Bila dia macam dua, tetapi dia punya verb depan tu pasif, itulah kita panggil substitute. Boleh tak dapat? Okey tak? Tak dapat lagi. Tak dapat lagi Ustaz terangkan. Yang mana satu tak dapat? Tak apa, Ustaz tolong. Boleh, Ustaz. Boleh. Tak, Ya, orang lain. Pasif kutiba tu pasif Ustaz. Kutiba pasif lah. Sebab mula dengan domah kan kita dah belajar. Oh, dia mula je Ustaz. Sekejap. Kalau zahaba tu aktif. Kalau zuhiba pasif. Kataba aktif. Kutiba kan domah mula. Ingat tak Ustaz sebut dulu? Kalau mula dengan domah. Kutiba. Ingat Ustaz. Dia maknanya permulaan perkataan je lah. Permulaan perkataan maksudnya? Permulaan tu yang baris domah. Maknanya dia pasif. Ya. Okey, baru faham. Tuan-tuan kena bezakan ayat tu aktif ke pasif. Kalau dia aktif, dua lah. Kalau dia pasif, naib lah dia. Ataupun substitute. Tu je beza dia. Boleh ya? Okey, ada soalan? Apa-apa ada soalan? Silakan. Ustaz jawab. Orang lain yang diam tu. Ya, yang bercakap ni tak apa. Ustaz tahu dia faham. Yang diam tu. Ya. Ustaz, Ya. lepas tu dia sambung dengan kama kutiba alal lazina tu, jadi dia punya substitute tu alazina Ustaz. Tapi tak nampak sebab dia mabni. Ya. Okey. Betul. Ya. Okey. Tapi Terima kasih, memang Ustaz. tak nampak. Sama. Sebab al-lazina tu memang dia kan abnormal noun. Bila dia abnormal noun, macam mana nak nampak domah? Tak nampak. Kalau yang itu perempuan tak dapat, tak apa. Ustaz faham. Sebab apa ni Ustaz? Ustaz kata domah. Tiba-tiba al-lazina bukan domah. Ya, al-lazina nun. Nun tu fathah. Oh, memang tak nampak. Pasal dia apa ni abnormal. Itulah tujuan kita belajar. Normal noun, abnormal noun, pasif. Ya, pasif dengan aktif. Itulah tujuan dia tuan-tuan. Kita gabungkan semua tu. Barulah dapat. Kalau tuan-tuan belajar minggu ni dapat, minggu depan dah lupa balik, minggu satu lagi dapat balik, tu susah tuan-tuan. Ya. Sebab tuan-tuan kena, sebab Quran ni sebenarnya tak ada masalah. Pasal Quran ni kita baca tiap-tiap hari. Lagi bulan Ramadan. Tuan-tuan baca sampai 4 muka, 5 muka, 10 muka satu hari pun ada. Jadi tuan-tuan kena tengok makna. Jangan baca untuk pahala saja. Ya. Okey ya. Boleh ya. Ada soalan lain silakan. Jawab azan ya. Allahumma rabbah. Sayyidina Muhammad dan Rasulullah Fadil wa syarafah darajatana. Nakala tukhliful min indi. Okey, ada apa-apa yang Ustaz boleh tolong? Kak Nap, apa lagi? Banyak. Okey ya, kalau dah okey kita balik pada ayat kita baliklah ya. Ayat yang ke-21 tadi kan? Kita balik ayat 21. Okey ya, ayat 21 wazkur dah dapat akha adin iz anzara qaumahu ya bil ahqaf wa qad khalat an-nuzur min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Selesai dah. Ya, ayat 21 ni perkataan mana ataupun analisis mana yang tuan-tuan nak minta Ustaz terangkan balik? Okey je.
Boleh je, bagi tahu je. Yang mana satu? Ni Ustaz, inni. Ini sesungguhnya aku. Asalnya inna, hamzah di bawah alif, kemudian nun, inna, sesungguhnya, campur dengan ana. Bila inna campur dengan ana, gabungkan jadi inni. Nak tanya tu ke? Ataupun apa? Nak tanya, i'rab dia tulis kat sini, isim inni. Tu isim inni lah ya? Tak apa, biarkan dulu Kak Nak. Tak apa, yang tu tak penting sangat. Tak penting sangat, ya. Tak apa dulu. Isim ini apa semua sebagainya tu betul lah tu, ya. Tapi kita belum belajar detail-detail tu, biar dulu. Ustaz lebih suka tuan-tuan tengok yang penting-penting ni, macam objek, ya, kemudian subjek, kemudian dia jadi apa? Dia jadi substitute, dia first noun, second noun. Yang itu kita kuasai dulu. Ini tu tak apa, dia benda mudah je tu. Ini sesungguhnya aku, sudah. Tak apa, tak payah i'rab pun tak apa, ya. Sebab dia memang basic je. Kalau inna sesungguhnya kami. Ini sesungguhnya aku, ya. Innaka sesungguhnya engkau. Tak apa. Itu simple je benda tu. Ya, tak ada detail sangat. Biarkan dulu. Yang lain daripada tu, apa nak tanya? Baini yadaihi tu dia ada dua compound noun kan? Dia ada apa? Baini Silakan. yadai, Min tu particle, ya, particle preposition. baini yadai satu compound noun, yadaihi another compound noun. Betul, ada dua, ya. Baini kita baca, baini tu noun, ya. Baini tu noun. Ya, baini itu maknanya antara. Dalam bahasa Arab, dia baini itu dia bukan preposition. Baini itu noun, ya. Jadi bila dia noun, maka sebab tu dia boleh baris bawah tu. Ya, mim baini kan? Ya, asalnya baina. Asalnya baina, dia boleh baca dua cara. Dia abnormal noun juga tu. Baina dan baini. Kalau perasan baina. Ya, selalu kita jumpa baina. Tapi di sini kita baca baini. Sebab apa baca baini? Sebab ada min depan. Itu semua faham kan? Jadi baini tu dia adalah first noun kepada yadai. Kepada yadai, ya. Asalnya yadaini, asalnya yadaini, tapi nun tu dibuang. Sebab nanti yadaini tu bergabung dengan hi pula. Ya, sebab tu jadi yadaihi. Patutnya yadainihi. Yadainihi, dia buang nun. Pasal nak gabungkan dengan ha tu. Bila kita nak gabung, kita kena buang huruf terakhir. Ya, huruf terakhir tu yang nun tadilah, ya. Macam baini tak payah buang lah, ya. Pasal dia satu perkataan. Tapi kalau yadaini tu, dia ada dua tu. Ya, yadun campur ya dan nun. Pasal nak bagi tahu dua tangan. Kalau dia satu tangan, tak ada buang. Tapi kalau dua tangan, kena buang satu nun. Kat situ, tu cara dia tuan-tuan. Mim baini, ya. Baini di antara yadaihi, dua tangannya. Jadi min baini, ya. Baini tak ada masalah, kita dah tahu sebab dia datang selepas min, ya, dan dia pun adalah first noun. Kemudian yadai second noun untuk baini. At the same time yadai itu adalah first noun untuk hi itu sebelah dia. Jadi maknanya ada dua apa kita panggil, ada dua apa istilah dia? Dua chang lah, ya, dua chunking tuan-tuan. Chang yang pertama baini yadai, chang yang kedua yadai hi. Okey, boleh dapat ke tuan-tuan? Ya. Pasal tuan-tuan tak tunjuk muka, kalau tunjuk muka Ustaz tengok muka berkerut ke, muka ketawa ke kan. Muka habis bateri Ustaz. Muka habis bateri, ya. Tuan-tuan kena semangat lah, semangat. Ya, Ustaz pun semangat. Ya, Ustaz kelas yang ketiga ni tuan-tuan dan puan-puan. Ni Ustaznya kelas yang ketiga. Ya, Ustaz baru balik daripada masjid apa ni, Subang Jaya, ya, masjid USJ 2. Ya. Jadi sebab tu Ustaz, patutnya Ustaz boleh awal lagi, ya, sebab dia habis pukul 3. Pukul 3 tu setengah jam Ustaz drive. Laju-laju je tuan-tuan, ya, sampai-sampai 3:31. Alhamdulillah Aiman dah buka kan apa ni, apa laptop semua dah share semua dah, ya. Ustaz masuk, Ustaz tinggal klik aje. Alhamdulillah anak boleh tolong, ya. Jadi tadi kuliah pun 1 jam tadi. Pagi tadi ada kuliah satu lagi dekat masjid di Sungai Buloh ni lah, ya. Subjek lain-lain semua. Pagi tadi Ustaz ngajar Syama'il Muhammadiyah hadis. Ya, petang ni cerita Ramadan, ada fiqh, soal jawab fiqh Ramadan. Ini ada cerita bahasa Arab pula. Tak apa tuan-tuan. Kita lalukan je, ya. Minta dengan Allah, ya Allah bagi aku tenaga. Bagi aku apa kita panggil? Bagi aku bateri yang cukup, ya, untuk aku mengajar. Ya, menguap sikit-sikit tu biasa tuan-tuan. Tak ada hal lah, ya. Tuan-tuan kalau tengok ustaz ni menguap mengantuk, memang mengantuk tuan-tuan. Tapi tak apa, kita lalu aje. Ya, jadi ustaz harap tuan-tuan dan puan-puan pun semangat macam tu juga, ya. Sebab ustaz tak boleh luntur semangat. Ya, kerana ustaz guru. Kalau ustaz guru luntur semangat, anak murid lagi luntur lah. Ya, jadi tuan-tuan pun doakan ustaz. Seperti mana ustaz pun doakan tuan-tuan supaya sentiasa bersemangat untuk mempelajari bahasa Al-Quran.
Sebab bulan Ramadan ni tuan-tuan boleh bayang, baca Quran, tengok makna, memahami pula i'rab. Oi, pahalanya besar mana tak tahu tuan-tuan. Pahala Allah bagi kau-kau punya tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita tak tahu esok di akhirat, ya, bila kita punya pahala belajar tadabbur Quran ni dibilang tuan-tuan, pada masa tu tuan-tuan akan menyesal kerana kita kata kalau tahu lagi, setiap hari aku buat tadabbur Quran. Ya, ini seminggu sekali je tuan-tuan. Ya, okeylah tu. Ya, alhamdulillah. Okey, ya, ada apa perkataan tak dapat kat situ? Wazkur itu Ustaz, adalah command form, ya. Kan Omar? Ustaz boleh terangkan Allah tak? Dia dua perkataan ke Ustaz? A Ya, dengan la. an dengan la. An dengan la. An dengan la. An tu supaya la jangan. An supaya hamzah, ya, alif, nun. An tu kadang-kadang makna supaya, agar, ya. La tu jangan. Supaya jangan, maknanya janganlah. Ya, Allah supaya jangan ta'budu kamu semua menyembah illa melainkan Allah. Ya, Allah an campurlah. Okey? Lain pada tu apa? Silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Yaumin Azim tu follower ke? Yaumin azim. Azim ialah sebab dia sifat. Bila dia sifat dia naat. Follower Dia ke? naat. Follower pada yaumin. Oh, okey. Lain pada tu apa lagi tuan-tuan? Ustaz, Ya. tapi saya nak tanya lain daripada yang Ustaz ajar ni boleh? Lain tu maksudnya? Dari surah lain lah yang saya baca lah. Saya saya ada baca 3 perkataan ni. Dia same root word. Surah Tapi- berapa? Bagi tahulah. Okey, At-Taubah Semua ayat tengok. yang Semua pelajar tengok supaya kita boleh ambil manfaat. 118. Muka surat ya. Muka surat 118. Ya, bukan. Ayat 118, muka surat 206, 206. Kenapa kita buka dulu? 206. 206. juzuk 11. Ya, tak apa. 206. Okey, dah buka 206. Okey, ayat 118. Okey, sebelah kiri atas sekali. Okey, start daripada Taba tu Ustaz. Ta alif ba alif kan. Taba liyatubu dan lagi satu at-tawwab. Dia semua Tabah kat root mana word tabah? daripada lepas summa tu the third sentence. Minallahi illa ilahi summa tabaha. Tu dia. Okey. Soalan dia? Okay, soalan dia, kita ada baca the root word dia sama. Taba, liyatubu dengan tawab. The root word tu tak gambar kan Ustaz, betul tak? Taubat kan? Root dia tak Tapi- alibah. Okey, tak alif ba ya. Hmm. Okey, masalahnya I think maybe banyak juga lagi word yang macam ni yang kita sama root word tapi dia we read differently and the meaning comes differently. So how do we differentiate Ustaz? How do we know which is which now? Itu yang buat susah kita nak faham ni kan Quran ni agaknya lah. Sebenarnya tengok kamus jadid aja. Kamus jadid yang RM10 tu selesai masalah dia. Oh ya. Kak Majitah pakai kamus jadid yang RM10 yang kita rasa tak Tapi ada takkan nilai tu. setiap kali kita baca Quran kita nak tengok tu Ustaz. Maksudnya macam ni. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Sebab tuan-tuan bukan sekolah agama. Tuan-tuan bukan bidang agama. Jadi tak boleh. Kalau macam kami yang sekolah agama, perkataan tu kata kita dah jumpa daripada kecil-kecil lagi. Macam Ustaz daripada umur, yelah bukanlah daripada kecil kan. Daripada umur 18-19 tu Ustaz dah jumpa perkataan ni. Jadi benda tu dah lekat dalam kepala. Mungkin lah ya. Kalau tak lekat memang kena pakai kamus. Okey. Sebenarnya mudah aja sebab tuan-tuan dan puan-puan tengok muka surat 206, baris yang ketiga daripada atas sebelah kiri tu, atas wa ala salasatil lazina khuliqu tu kan. Ya, okey, khulifu tu. Jangan tu bawah dia. Minallahi tu. Ya, wa zannu an la malja'a minallahi, bawah minallahi illa ilaihi. Kemudian summa taba. Taba tu past tense. Itu root word dia. Kak Masita, semua root word past tense. Semua root word past tense ya. Oh, okey. Semua root word mesti past tense. Itulah dia punya root word dia. Bukan taba, ta alif ba, 3 huruf. Sebab mana ada root word 2 huruf? Tak ada. Root word semua 3. Minimum. Boleh 4, boleh 5, boleh 6. Okey, taba tu past tense dia. Itu root word dan dia adalah past tense. Liyatubu itu present tense. Sebab apa beza? Mana past tense dengan present tense nak sama mesti beza.
Ya, okey. Yang tadi Liyatubu. dia cuma tambah lam depan. Lam tu ada sebab supaya, ya, agar yatubu. Asalnya yatubuna, asalnya yatawauba asal dia. Tuan-tuan kena buka. Kak Masyidah kena buka kamus jadi. Sekarang semua orang cari kamus jadi. Ustaz, page 51. Tak apa, kejap. Ustaz boleh tengok kamu dulu. Kejap ya, Ustaz tengok kamu dulu. Masyidah ada kamus tu? Ke belum beli lagi? Kalau tuan-tuan tak ada kamus, Ustaz tak boleh tunjuk. Sebab waktu suruh beli kamus tu dah lama dah, tuan-tuan. Ya, dah bertahun dah kita suruh beli. Dan harganya pun tak mahal, RM10 kan? Kalau harga dia RM100 tu mungkinlah. Harga pun mahal RM10. Kalau tak beli kan tak tahu lah, tuan-tuan. Tuan-tuan kena beli 3. Letak dalam kereta 1, letak dekat bilik belajar 1, ya, letaklah dalam beg tangan tu 1. Kecil je. Okey, muka berapa Kak Nam? 51. Okey, sekejap ya. Ustaz tengok dulu. Muka surat 51. Okey, clear. Di mana? Kanan kiri? Kiri 11 dari atas. Kiri 11 daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Okey, jumpa. Yatubu ya. Okey, tengok taba. Taba tu yang mula-mula tadi. Summa taba. Taba tu apa? Taba tu past tense. Dan dia adalah root word. 3 huruf kan? Okey. Kita tengok yatubu. Yatubu tu adalah present tense dia untuk tabah. Cuba tengok tadi tu liyatubu sama. Ya. Liyatubu. Pasal apa dia nampak beza? Pasal dia ada lam dekat awal. Lam. Ada Kemudian wow kat belakang Ustaz. pasal asalnya liyatubuna sebab dia ramai untuk mereka. Kalau yatubu dengar baik-baik, kalau yatubu yatawauba itu untuk dia seorang lelaki, he. Kalau yatubuna asalnya Ada yatubu wow ni. tu. So, kita tahulah ramai kan ya. Pasal dia mereka. Sekarang ni bukan dia, mereka. Jadi sebenarnya kalau Kak Masyidah tengok yang tadi root word dia, taba memang yatubu. Taba root word present tense, past tense, yatubu present tense. Cuma kalau kita nak jadikan dia ramai, tambahlah waw nun kat belakang, waw alif, tambah lam depan. Sebenarnya dia itu adalah present tense dia. Kemudian apa lagi ya? Satu lagi ialah Tawab. atawab. Okey, kalau dalam kamus kita tengok yang dalam bracket tu. Dalam bracket tu adalah verbal noun dia. Ustaz terjemahkan. Taba telah bertaubat. Yatubu sedang atau akan. Tauban, taubatan maknanya taubat kita lah ya. Taubat. Ini maksudnya pentaubatan kita kata. Ya, pertaubatan tu, taubat. Bahasa Melayu nak terjemah tu payah. Ya, macam itulah. Okey, sekarang ni Kak Masyidah tanya tentang at-tawab kat ujung tu. At-tawab ya itu sifat Allah. Ya, asalnya taib. Tapi kerana Allah tawab, kerana kita nak kena terjemahkan Allah tu yang maha penerima taubat. Root word dia sama. Ya, daripada past tense taba, present tense yatubu, dapatlah perkataan at-tawab. Itu sifat Allah. Kalau manusia ya, boleh juga tawabin, orang yang sangat kuat untuk bertaubat. Kalau manusia at-tawab ni boleh dua. Satu kalau manusia, orang yang suka bertaubat. Kalau Allah yang maha menerima taubat. Boleh dua-dua. Untuk manusia pun boleh, untuk Allah pun boleh. Selesai. Memang kena tengok kamus. Dan kamus apa ni jadid ni, ya, dia akan bagi root word. Root word biasanya present tense ke past tense Kak Masyidah? Past tense. Dia mesti past tense. Minimum berapa root word? 2. Berapa tadi? Mana ada 2? 3. Boleh Maximum 4, 6. boleh 4. Maximum 6. Maximum 6. Settle lah, Ustaz. settle. Yeah. Okay, thank you. Ustaz, ada lagi satu sebelum tu. Ini pun maybe simpler sikit, but just to make me understand lah ya. Page 204. Okay, kejap ya. 204 sebelah sana. Sama, taubah juga. Okay. Okay, ni fayaktulun. Maka Ayat mereka berapa? membunuh. Ayat. Sorry. Ayat 111. 111. Ya. Bawah Ustaz. Panjang ayat ni. Fourth from the bottom. Okay, tahu dapat.
Fayak tulun, lepas tu wayuk talun. So dia dibunuh, dua-dua bunuh kan. Tapi satu ni maka mereka membunuh. So ini present tense lah kot sebab apa macam mana what make it present tense? Dua-dua ada ya juga Hamzah Satu nun yata depan. Hamzah nun yata 4 huruf. Hamzah nun ya ta. Ya. Ya ta tu adalah. Lagi satu ni wayuk talun. Yalah, Apa? satu. Beza dia. Bezanya kita dah cakap tadi. Satu apa? Satu aktif, satu pasif. Dua je kat Masjid. Itulah yang kita duk sebut-sebut hari ni. Aktif, satu pasif. Fayaktulun, maka mereka membunuh. Wayuqtalun, dan mereka dibunuh. Satu past tense, dah. tense. Mana past tense? Dua-dua present tense. Because tu dua-dua present tense, that's why. Ya. Ustaz dah sebut tadi. Macam mana? Sebab Kak Macitah tanya. Macam mana nak kenal dia tu present tense? Dia mesti didahului oleh 4 huruf. Sama ada Hamzah, Nun, Ya ataupun Ya Tak. tak. Ini Ya. Ya. Jadi bila ada Ya depan, kebiasaannya dia present tense. Ya, panjang ayat ke belakang tu tak apa. Yaktulun ke, yuktalun ke, dua-dua present tense. Cuma fayaktulun itu adalah present tense untuk aktif, wa yuktalun present tense untuk pasif. Kalau present tense untuk aktif, ya, dia ada dua. Kalau present tense untuk pasif, dia ada substitute. Benda yang sama je tuan-tuan. Benda yang sama juga. Ya. Ini Kak Masita apa ni belajar dia baca sama sendiri ke ataupun berguru ke atau apa? Sendirilah Ustaz. Mana Ustaz tahu Kak Masita kan banyak kelas. Itulah, tak ada sendiri, baca sendiri je. Okey, ya betul lah tu baca sendiri, ya. Sebab kalau dah ada guru kena tanya guru lah. Kalau baca dengan Ustazah Fatimah Zahra kena tanyalah Fatimah Zahra. Ya. Itulah tanya Ustaz ni, sebab tu tanya Ustaz. Ya. Tak tanya Fatimah Zahra. Tak ada lah Ustaz. Pasal apa dia kan ajar tafsir, bukan ajar tafsir. Taklah, dia tak ajar macam ni. Okey, itulah penyelesaiannya. Fayaktulun, ya, mereka membunuh. Wayuqtalun, mereka dibunuh. Satu aktif, satu pasif. Ya, satu apa ni, mereka membunuh. Jadi mereka aktif lah, mereka membunuh. Satu lagi mereka dibunuh. Sebab bila kita perang kan ada dua possibility kan. Sama ada kita bunuh musuh ataupun musuh bunuh kita. Jadi bila musuh bunuh kita maknanya kita yang terbunuh. Itu jadi pasif. Itu je lah, ya, cerita dia. Okey, ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz bantu selesaikan? Thank you Ustaz. Ya, sama. Ya. Bagus Ustaz. Kak Melita. Ya, tanya macam tu. Ustaz, Ya, silakan. yang tadi muka surat 206 tu kan, atau 206. waktu itu sifat Allah. Sebab kalau ikut dia punya terjemahan tu Maha Penerima Taubat. Betul. Tapi kalau tak ada terjemahan Maha Penerima Taubat tu, apa yang buat kita kenal itu sifat Allah? Alif lam tu ke Ustaz? Is it the alif lam? Alif lam tu hanya menunjukkan the je, menunjukkan apa ni definite dengan indefinite je. That means only one kan yang. Sebab dia cerita pasal ayat tadi tu. Mari kita tengok tuan-tuan 206. Tuan-tuan tengok baris ketiga. Ya. Summa taba alaihim liyatubu. Sebab ada innallah. Sesungguhnya Allah itu dialah. Dah cerita Allah. Kena tengok word sebelum dia lah. Betul. Not that word itself that can tell you. Boleh. Sebab at-tawwab juga. Bukan sebab alif lam tu. Alif lam hanya definite, indefinite. At-tawwab tu ada dua. Satu, kalau Allah Maha Penerima Taubat. Kalau dia manusia, orang yang suka sangat bertaubat. Boleh dua-dua boleh. Ya. Okay. Alright, terima kasih Ustaz. Sama. Jadi kerana di depan ada innallah, kalau innal insan, sesungguhnya manusia tu suka bertaubat. Tapi kerana sesungguhnya Allah Maha bertaubat. Kita tengok dia punya permulaan ayat tu. Boleh ya tuan-tuan ya? Bagus apa soalan macam tu. Jadi sebab apa? Sebab memang Ustaz faham. Bila kita dah belajar bahasa Arab ni, bahasa Quran, ya, kita punya curiosity tu meningkat. Bila kita jumpa,
Kata ni Ustaz ada cakap ni tapi macam mana? Baguslah tu. Maknanya kita punya pemikiran dah mula lebih luas dah tu. Kita dah mula mikir. Bila kita dah mula mikir, maknanya kita dah mula nak faham tu. Dalam proses tu. Ya. Dan bila kita tengok, kita kata pasal apa? Pasal apa tu yang bagus tu. Ya, kerana kita nak tahu. Ya, macam tadi soalan apa Kak Mariatun. Ya. Adakah maha tu kerana ada alif lam? Bukan. Ya, alif lam tu hanya menunjukkan de saja. Tetapi kerana memang ayat tu cerita tentang Allah. Sebab itulah yang maha. Ya. Kemudian Kak Masitah tanya root word. Root word memang dia duduk dalam bentuk past tense. Semua dalam buku kita apa kita panggil ya, buku apa ni Mu'jam kita ataupun kamus jadid ni, memang kalau dia permulaan biasanya semua past tense. Kan past tense itulah root word dia. Kalau dia 3 huruf 3, kalau 4 4, kalau 5 5 dan tak boleh lebih pada 6. 6 tu maksimum. Tapi tak banyak 6 ni. 6 5 4 tak banyak. Kebanyakannya 3. Ya, kebanyakannya 3, kemudian 4, ya, kemudian ada sikit-sikit 5 dan 6. Kebanyakannya 3 ataupun 4. 3 yang paling banyak tuan-tuan. Boleh tak 2 root word? Tak boleh. Dia mesti 3. Jadi root word dia bukan taba tapi ta alif ba. Taba. Ya, daripada taba tu kita dapat ya tubu. Cuba tengok daripada taba tadi. Balik muka surat yang mana tadi 51, masing-masing tengok balik apa ni kamus muka surat 51. Cuba tengok 51. Okey, 51. Tengok balik taba tadi ya, yang sebelah kiri sebelah daripada atas. Cuba tengok ta alif ba tu root word dia. Kak Masitah, cuba tengok ta alif ba. Kemudian dia punya present tense dia daripada alif tu tukar jadi waw. Yang itulah yang kita kena tengok kamus tu. Kalau kita tak tengok kamus, kita tak tahu. Kita duk ingat, ya. Cuba Ustaz ajar, tuan-tuan. Taba, kita duk ingat, present tense dia, yatabu. Kita duk ingat, taba jadi yatabu je. Tambah ya depan kan? Sebab nak bagi dia jadi present tense. Jadi kita pun kata, taba yatabu. Ketawa Arab, tuan-tuan. Ya. Sebab alif, dia tak boleh dibaca yatabu. Dia akan dibaca yatubu. Taba yatubu. Wow. Macam mana kita nak tahu? Kita kena tengok kamus, tak ada pilihan. Unless kalau tuan-tuan dah biasa dengan perkataan tersebut, ya. Kemudian ada tauban, ada taubatan, ya. Kemudian ya ada terpotong tu, terbuang tu, ya. Sebenarnya tub. Taba, ta, kemudian ba, ada sukun, tub. Apa makna tub? Bertaubatlah kamu. Bertaubatlah. Itu command form tu. Command form macam tadi. Ya, wazkur dan sebutlah. Ya. Jadi wazkur atas tadi kan, wazkur. Permulaan ayat 21. Wazkur dan sebutlah. Sekarang tub. Ya, watub dan tub. Taubatlah kamu. Kalau ramai, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu kalau ramai. Kalau seorang, tub. Ya, tub saja, taba saja. Dia ada disukun. Sebab biasanya untuk command form, fi'il amar, semua di belakang mesti sukun. Ya, macam kita kata zahaba kan. Zahaba telah pergi. Ya zahabu sedang pergi. Izahab, pergilah. Uktub, tulislah. Ya. Irfa, angkatlah. Ijlis, duduklah. Semua sukun kat belakang. Kalau sukun kat belakang, kalau untuk singular, biasanya itu adalah command form. Kalau dia 3 huruf, huruf terakhir dia fathah, tu biasa root word tu. Itu mesti past tense tu. Kataba, zahaba, mana'a, alafa, semua tu bentuk-bentuk macam tu, 3 huruf. Boleh tak jadi 4? Boleh? Kat mana 4 huruf tadi? Ni yang kita baca balik. Wazkur, akha, adin. Balik pada ayat 21. Tengok screen. Anzara, 4 huruf. Kita duk ingat tadi, Ustaz sebut awal tadi. Tuan-tuan duk ingat, anzara ni sebab ada hamzah depan. Ingat dia adalah present tense. Dia bukan present tense. Dia nampak macam present tense. Pasal apa dia tak boleh jadi present tense? Apa kita panggil? Ya, Kak Mariatun, pasal apa tak boleh present tense? Sebab pasal apa anzara tak boleh present tense? Sebab ya. Sebab apa ya? Baris fathah. Pasal baris dia. Present tense mana? Present tense cuba tengok. Ya tubu, doma. Present tense semua doma. Bila dia present tense tu tak doma, mana dia bukan present tense. Ya, anzara. Anzara kan 4 huruf. Huruf terakhir dia fathah. Sebab dia past tense semua fathah. Zahaba. Kan Ustaz sebut tadi. Bukan zahabu, zahaba. Mana'a, kataba. Cuba tengok. Semua kan fathah.
Masa bila dia jadi domah? Bila dia jadi present tense. Present tense yang menyebabkan dia tu jadi domah. Itu je tuan-tuan. Okey, ada apa? Silakan sebelum kita tamat. Dah pukul 5 dah ya, tuan-tuan nak masak ya. Jadi ada soalan, tak ada apa? Kak Macita ada apa-apa nak Ustaz. cakap sebelum tu? Ya. Ustaz, minta maaf Ustaz. Tadi Ustaz kata kata kerja yang perlu objek muta'adin. Nama dia muta'adin, tak apalah ya. Muta'adin. Oh, kalau yang tak perlu objek ada Lazim. lazim. Nama dia. Tak apalah ya, ambil yang orang putih punya lah. Orang putih punya apa? Ya. Dia panggil apa tu? Present tense, Orang past putih. tense. Kan present past tense Oh, tu itu untuk present. dia panggil apa tu ya? Dia panggil yang ada objek tu dipanggil apa tu? Noun ya, apa ni verb tu tak ingat dah lama-lama punya. Ya, tapi tak apalah tu bahasa Arab je lah. Kita belum jumpa lagi. Kita dah jumpa tapi ustaz tak cerita lagi secara detail. Ambillah dulu. Kalau ada objek muta'addin. Kalau tak ada objek lazim. Ya, okey ya. Kak Cita ada apa? Ya. Saya nak tanya. Ya. Yang perkataan yang tadi tu, Yang mana? yang fayak tulun tu dengan yang wayuk talun tu, kan Ustaz cakap wayuk talun tu dia pasif. Betul. So yang pasif ni dia punya mereka tu lah naib dia ke? Dia punya apa? Mereka tu lah naib dia. Naib dia. Naib dia Panjang dekat cerita mana? tu. Panjang cerita dia. Panjang cerita. Kena sekali lagi nanti kita timbulkan. Sebab Ustaz nak kena jelaskan tu panjang cerita dia. Kak Jamaliah tanya dah ujung-ujung ya. Patut tanya awal sikit tadi kita boleh terangkan. Okey, Ustaz ambil take note ya. Nanti ingatkan balik Ustaz. Ustaz nak jawab soalan Kak Jamaliah untuk sesi akan datang lah. Kak Jamaliah tolong ingatkan ya. Okey, insyaAllah. Ya, okey. Okey, Kak Macita? Ya. Terima kasih Ustaz dan semua. Selamat berbuka puasa. Dan next week kita jumpa at 2:30 Ustaz ya. Okey, insyaAllah. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Kak Macita dan Satuan Wanita Islam Prihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam.